hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen My Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali untuk Suara Kemanusiaan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia di Warna Pagi Radio IKIM. Ya, My Yatim Care for Orphan itu yang kita nak bincang-bincang dengan tetamu kita dalam Islamic Relief Malaysia. Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia sekarang ini. InsyaAllah sudah pun bersedia di hujung talian tetamu kita, dua orang wanita hari ini, orang-orang hebat, Iron Ladies, Siti Fadilah Muhammad Hud ataupun Sisfat, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia, dan ikon kemanusiaan IRM Irma Hasmi Ibrahim. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dua sisters. Dua sister. Sisters. Oh, ya ke? tapi hebat-hebat dua orang tetamu kita hari ini, walaupun secara dalam talian kita tetap dapat berkomunikasi dan nak menyampaikan mesej terkini. Hari ini tema ataupun tajuk kita My Yatim #Care for Orphan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia. Irma dengan Sisfat sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang sihat, alhamdulillah, terima kasih. Baik. Yang ini kempen dah lama ke ataupun baru lagi ke, macam mana tu Sisfat? Mungkin Sisfat nak mulakan perkenalkan kempen kita ni. Latar belakangnya. Boleh. InsyaAllah, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Bila digital tanya sihat ke tak, sebenarnya saya risau sebab 2-3 hari lepas suara saya hilang. So nasib baik dia hari ni dia clear. Amin. Allah mudahkan, Allah mudahkan insya-Allah. Ya, insya-Allah, alhamdulillah. So berbalik pada soalan DJ Lut tadi, untuk kempen hari ini kita nak bercakap tentang My Yatim Care for Orphan. Sebenarnya kempen ni bagi Islamic Relief lah, kita ada 2 kempen yang memang khusus untuk anak-anak yatim di seluruh dunia. Dan satu dipanggil Al Yatim Sponsorship, one-to-one sponsorship, dan ini kita panggil My Yatim. Jadi untuk My Yatim sendiri, kita dah start kempen ni sebenarnya pada Oktober 2020. Waktu zaman pandemik lah, kita dalam pandemik tu kan, kita start dengan kempen My Yatim ni. Alhamdulillah dah masih berterusan sehingga kini lah. Jadi hari ni sebenarnya kita nak ambil kesempatan nak refresh semula supaya kempen My Yatim ni segar dalam ingatan dan tak dilupakan oleh masyarakat yang prihatin. Setuju. Jadi apa beza antara dua kempen ni? Mungkin saya boleh ulas sedikit lah kan. Untuk kempen yang anak yatim, Al Yatim Sponsorship tu, yang tu kita dah laksanakan sejak 1986. Jadi sehingga kini dah lebih 36 tahun, hampir 36 tahun, lebih 80,000 anak yatim yang telah ditaja di lebih 27 buah negara di mana Islamic Relief beroperasi lah. Jadi pendekatan dia memang spesifik dan eksklusif. Satu penaja, satu anak yatim. Jadi setiap anak yatim yang mereka taja memang akan berbeza negara, berbeza usia, berbeza juga latar belakang lah apa yang diperlukan, dan setiap keluarga ni juga akan mendapat manfaat yang berbeza mengikut keperluan semasa keluarga tersebut. Dan oleh itu walaupun memang impak ni sangat besar, daripada berpuluh-puluh ribu anak yatim tu ramai yang berjaya, banyak kes-kes tadi kita yang memang dah pun berjaya, tetapi Islamic Relief kita rasa tak memadai. Kita perlu come up dengan satu program yang lebih bersepadu untuk support Al Yatim Sponsorship ini, tetapi dia punya impact tu lebih signifikan lah di situ. Sebab itu kita datangkan kempen My Yatim, di mana daripada My Yatim ni kita akan salurkan untuk projek-projek yang lebih luas ya, yang memberi tumpuan kepada mengukuhkan ekonomi keluarga anak yatim itu sendiri melalui ibu atau penjaga, supaya akhirnya mereka tak perlu bergantung kepada bantuan kewangan kita lah. Dan ini pun dia agak selari dengan visi Islamic Relief, sebab kita nak mewujudkan komuniti yang prihatin, dunia yang prihatin, tetapi bukan hanya cukup sekadar tanggungjawab sosial dilaksanakan, lepas tu masyarakat pun nak respon kepada penderitaan masyarakat yang memerlukan, tetapi kita nak komuniti diupayakan.
Dan sebab itu pendekatan intervensi Mayatim ini lebih mapan dengan skop yang lebih meluas dan juga dengan kumpulan sasaran yang lebih besar berbanding dengan penajaan tu tadi. Begitu, itu bezalah ahli yatim dulu dan my yatim sekarang. Orang putih kata if you want to go fast, you go alone, seorang. If you gonna go far, ramai lagi dapat manfaat, we go together lah, insya-Allah. Betul. Dan difahamkan Irma pernah menyertai satu misi kemanusiaan di Gaziantep, Turki. Untuk menyantuni anak-anak yatim. Kan? Dia juga kan Sifat kan? Sama. Kalian berdua lah kan. So rasanya Irma ada pengalaman yang nak dikongsikan dengan pendengar berkenaan dengan misi ni. Silakan Irma. Betul. Saya ke sana bersama dengan Sister Fat. Pastinya kami ni status ibu. Jadi bila kita pasal status ibu ni, Sister Fat lagi Masya Allah lah, anaknya jumlahnya lebih daripada jumlah anak saya. Jadi dia lebih menghadapi pengalaman bersama anak tu lebih banyak. Sebab saya 2 orang je, Sister Fat dia 5 orang. Betul 5 ke dah 6? InsyaAllah. Alhamdulillah masih 5. InsyaAllah 5 tu pun saya rasa sangat hebat. Sebab saya 2 saya rasa nak pensan jaga macam 10 orang. Tapi Sister Fat kalau 5 orang saya tak tahu macam ni hebatnya ibu ni. Masya Allah. Jadi pengalaman dia dengan setiap 5 orang anak. Dan pastinya kita tahu ibu kasih dia tak berbelah bagi. 5 orang lah penuh. Ini penuh kan. Jadi bayangkan untuk anak-anak Masya Allah. Jadi bayangkan saya ke sana, saya melihat anak-anak yatim yang berada di sana yang bukan sekadar anak yatim, mereka adalah anak yatim piatu. Hilang ibu, hilang ayah. Kecil-kecil yang belum balik lagi dah kematian ayah, kematian ibu. Kita ibu ni kalau kita letakkan waktu dia melahirkan, kita tak takut mati, betul tak? Kadang rasa nervous, takut nak beranak kan. Tapi bila sampainya waktu hujung-hujung tu nak due tu macam cepatlah keluar. Dan kita takkan rasa nervous tak? Kita tahu kita nak beranak cepatnya keluarkan baby tu sebab dah tak takut mati dah masa tu. Yang kita tahu kita nak buat yang terbaik. Tapi apa yang ibu tu lebih takut adalah sekiranya dia meninggal dunia, adakah orang lain yang akan menjaga, mencintai anaknya seperti mana dia mencintai anak dia. Jadi kita bayangkanlah kan, kasih ibu tu dah tak ada, dah terpisah, dan anak-anak yang masih belum balik ini hidup keseorangan. Kalau ada adik-beradik dia duduklah dengan adik-beradik dia, yang mana kita lihat yang kadang-kadang abang yang sulung tu baru umur 9 tahun, 8 tahun terpaksa menjaga adik-adik kecil. Jadi saya, yang ibu ni saya melihat ya Allah, kalaulah anak aku yang berada di tempat ni, na'udzubillah, bagaimana? Kita dah tak ada kemampuan nak buat apa-apa kan. Ibu tu dah berada di dalam liang lahat dan dia tahu anaknya perseorangan di atas muka bumi ni, tak ada ayah juga. Dan kita tak tahu ahli keluarga lain dapat ke menjaga mereka seperti mana ibu dan ayah mereka menjaga dan mendidik mereka. Mereka tak ada tempat bergantung, tempat mengadu, tempat mendapat kasih sayang yang sebenar daripada ibu dan ayah kandung. Kalau ada pengganti sekalipun, pasti kasih sayang tu tak sama dengan ibu dan ayah kandung. Kita datang ibu nak bagi, dah lah kami ke sana hanya 8 ke 9 hari macam tu. Jadi setiap anak yatim kami santuni tu kita dapat jumpa dia sekali je. Jadi waktu tu je dalam berapa jam. Kalau kita dapat bertemu, beramah mesra, menyantuni mereka, mungkin dalam maksimum 3 jam mereka kena beralih ke rumah anak yatim yang lain kan. Jadi sebanyak mana pun kasih sayang kami nak bagi dalam waktu yang singkat tu. Tapi menghargailah waktu-waktu tu yang mana hati kami memang confirm terusik. Bagaimana mereka meluru ke kami, mereka tahu kami daripada sana di Malaysia. Sebab sana di Malaysia memang dah bertahun-tahun bantu mereka. Dan mereka tahu ini adalah seseorang yang datang yang mana membawa bantuan doa daripada Malaysia. Kita wakil daripada Malaysia kan, sambil di Malaysia. Jadi mereka tahu, mereka meluru kat kita ni. Padahal ini baru pertama kali jumpa. Tapi dengan logo Summit Relief, kita pakai vest, kita datang, mereka tahu ini kita daripada ini yang bantu mereka, yang banyak menyempurnakan hidup mereka yang tak sempurna tadi tu. Kita cuba yang terbaik, semampu yang kita boleh kan. Mereka meluru peluk kita, bila kita nak balik mereka nangis, sedih, tanya lagi bila nak datang. Jadi apa kata yang boleh saya sampaikan? Apa kita boleh bagi janji pada mereka ke? Tak mampu kan nak kata takut mungkir pula nanti. Jadi itu yang buat saya tersentuh hati waktu saya ke sana. Dan setiap anak yatim saya jumpa begitulah mereka. Masya Allah. Walaupun macam Irma sebutlah, waktu terhad, banyak komitmen lain, tapi paling kurang
kalian semua sudah termasuk dalam senarai yang Nabi SAW sebutkan. Aku, Nabi SAW dan juga mereka yang menjaga anak yatim sejarak serapat 2 jari. Kalian dah tunjukkan dah bersama pun menyantuni anak-anak di sana. Jadi kita mengajak jugalah semua, jangan lepaskan peluang. Kalau nampak, dengar cerita tentang anak-anak yatim yang sangat memerlukan bantuan, inilah peluang kita untuk membantu mereka. Dan kita boleh bayangkan macam mana perasaan mereka berbunga-bunga bila Irma dan juga Sisfat datang menyantuni mereka, melawat mereka, beri bantuan. Kasih sayang daripada kalian ni sebenarnya memberikan mereka satu sinar baru sebenarnya. Dia orang panggil Irma dengan Sisfat Umi ke, Mama ke, Mami ke apa? Ingat tak? Tak ingat dah. Okey. Tapi kenangan tapi yang kenangan dapat jumpa anak-anak tu yang paling berharga. Okey, tak apa. Jadi kita cerita tentang ada projek-projek yang dilaksanakan oleh IRM ni untuk membantu golongan anak yatim ni. Sekejap lagi. Seketika kembali selepas ini di Warna Pagi Radio IKIM. Inspirasi Inforia Islam. Hampir seluruh penduduk dunia kini terkesan dengan impak krisis ekonomi. Sementara di negara-negara konflik pula, mereka mengalami tekanan berganda dengan ancaman peperangan, kebuluran, kemiskinan, masalah kesihatan, bencana alam dan sebagainya. Apa tindakan kita? Bantu mereka melalui kempen Mari Sedekah, anjuran Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka mengambil masa untuk membantu, mereka telah pun kehabisan waktu. Bertindak sekarang. Hubungi 0389263434 atau layari www.islamic-relief.org.my untuk zahirkan keprihatinan anda. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. We are pleased to announce that the Institute of Islamic Understanding Malaysia IKIM, supported by Bank Islam and UEM Group, will be organising an international seminar in conjunction with IKIM's 30-year anniversary with the theme Unlocking the Wisdom of Islam for a Comprehensive Development on the 23rd of August 2022 at IKIM's Grand Hall, Kuala Lumpur. Those who are in leadership, policy making, public governance, academia, corporate sector, politics and university students are encouraged to attend to benefit from the distinguished speakers, namely Tan Sri Azman Mokhtar, Chairman Tabung Haji, Tan Sri Dr. Jamila Mahmud, Executive Director Sunway Center for Planetary Health, Professor Dr. Muhammad Zaini Osman, Professor Raja Zari Sofia Center for Advanced Studies on Islam, Science and Civilization, and Professor Dr. Recep Santuk, Professor Ibn Khaldun University, Istanbul. It will be a physical event limited to 100 participants, but it will also be live streamed via IKIM's official Facebook page and TV IKIM. For more information, visit www.ikim.gov.my or call the seminar's academic coordinator Shafiq at 019 3488 050. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali lagi bersama Lut dan Pian dan juga dua orang sister kita dari IRM Islamic Relief Malaysia bagi bercakap tentang apa tadi tu? Tentang anak yatim lah. My Yatim. Care for Orphan. Mungkin Sisfat nak sambung pula cerita macam mana kempen ni berlangsung dan bentuk bantuan. Kalau sahabat-sahabat kita yang menyumbang ni, macam mana bantuan disampaikan pada anak-anak yatim kita. Projek-projeknya. Okay. Baik, untuk kempen My Yatim ni sebenarnya yang sedia maklumlah sebab projek yang kita salurkan daripada kempen ini adalah berbentuk pembangunan jangka masa panjang. Seperti itu yang kita kickstart lah selepas kita launching pada Oktober 2020, kita dah pun complete satu projek percubaan kita di Indonesia yang kita panggil Alternative Livelihood for Orphans, satu singkatannya ALO lah di kalangan kami ni. Konsepnya kalau masih ingat sewaktu tim Islamic Relief on Air membulat tekad, I think dalam first week of August yang lepas, kita membangun di sini, kita membangun komuniti dari segi bisnes dan keusahawanan dan seumpamanya kan. So konsepnya lebih begitu, tapi dia memberi fokus kepada keluarga anak yatim itu sendiri. Jadi sama ada ibu mereka atau penjaga mereka lah, bagi yang yatim piatu ni sama ada nenek atau pakcik yang menjaga mereka. Kita memberi latihan dari segi keusahawanan. Most of them, diorang ada usaha-usaha kecil untuk menjana pendapatan ya. Antaranya penternakan, pertanian ataupun bengkel, menjahit dan seumpamanya. Tapi kita perbaiki dari segi skill dan pengetahuan supaya mereka lebih orang kata berkembang lah, dapat berkembang dekat situ. Jadi bila projek-projek begini, sasarannya juga sangat besar. Tapi kita faham terlalu banyak program-program bantuan yang kita nak salurkan. Untuk My Yatim ni kita sasarkan sehingga hujung tahun ini kita cuba nak kumpul another RM500,000 supaya kita boleh kembangkan untuk projek ALO fasa 2 dan juga kita nak mulakan projek baru kita di Lebanon.
untuk keluarga anak-anak yatim di sana. Jadi itu antara sasaran untuk kempen My Yatim lah dekat sini, dan insya-Allah doakan, sebab sebenarnya projek-projek menyantuni anak yatim ni di mana Islamic Relief University tak ada banyak. Cuma mengikut kapasiti dana yang kita ada tu, kita cuba satu-satu mana yang kita nak laksanakan lah, insya-Allah. InsyaAllah lebih besar dananya, insyaAllah lebih banyak ataupun lebih ramai anak-anak yang boleh kita santuni kan. Dan Irma, kita ni ialah macam tadi bila Irma cerita tentang pengalaman Irma tu, rasa macam kita pun rasa macam terkesan juga dengan apa yang berlaku kepada mereka kan. Pada pendapat Irma lah, bagaimana kita nak menyantuni mereka ni, anak-anak yatim berada di Malaysia ni? Apa lagi dibantu? Okey, sebenarnya Islamic Relief itulah bila sebutkan anak yatim ni yang dibantu di luar negara sahaja ke? Kenapa saya pergi ke Kejantat kan? Sebenarnya tidak. Sebut pasal My Yatim memang meluas. Kita ada di beberapa berpuluh negara Islamic Relief Malaysia kan. Jadi kita sama-sama bantu semua. Bukan hanya di luar negara. Orang ni soalan popular lah, orang tanya, kenapa nak bantu orang luar? Orang dalam negeri pun negara pun banyak susah. Ya, kita bantu. Kalau nak tahu lebih lanjut apa yang kita lakukan, boleh ke website Islamic Relief lah. Ada banyak sekali dalam dan juga luar negara. Pastinya Islamic Relief ni dia tak pernah tidur. Tanyalah CEO dia, tanyalah Sister Fat, memang tak pernah tidur. Betul tak Sister Fat? Betul. Office Islamic Relief Malaysia tutup, Islamic Relief UK pula buka kan, macam tu. Betul lah kan. Satu dunia kan. Mana kalau ada emergency relief kan, baru-baru ni berlaku kan peperangan di Palestin tu kan, terus launch je emergency relief untuk bantu kan, terusan je kan. Okay, so kalau nak tanya bagaimana nak bantu, kita ada banyak platform yang kita sediakan. Kalau cerita pasal anak yatim khususnya, saya sendiri pergi sana hati saya terusik, dan setiap pengalaman saya kongsikan anda dengar mesti hati anda pun terusik kan. Dan kenangan saya bertandang melihat mereka yang gembira dengan kehadiran kita, walaupun sekejap mereka sangat menghargai, dan mereka kadang-kadang tu sampaikan salam kepada orang-orang Malaysia. Itu kalau di sana di sama juga. Kita nak kadang menangis-nangis, mereka macam rasa macam tak nak kami pergi. Cakap terima kasih, alhamdulillah, thank you Islamic Relief Malaysia bantu saya, bantu keluarga saya, bantu anak-anak buah saya, contoh kalau anak yatim tu duduk dengan makcik saudara dia dan sebagainya kan. Nanti mengucapkan terima kasih. Jadi punyalah mereka menghargai bantuan kita ni, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Islamic Relief Malaysia, tapi kami ni sebenarnya jambatan aja daripada apa yang anda sumbang, kita bawa dan kita serahkan kepada mereka penerima manfaat yang sepatutnya. Itulah pentingnya anda mencari platform yang sahih, yang transparent. Jangan yang kita tahu kat luar sana tak pasti adakah saluran itu sampai ataupun tidak, saluran itu benar ataupun tidak. Jadi hati-hati tentang perkara itu. Jadi sebut berbalik kepada anak yatim tu, bila kita dengar kisah tu, ini satu kisah, sedikit kisah je saya kongsikan. Tapi walaupun dengan sedikit tu, kita sebagai orang dewasa, takut kita biarkan anak-anak kecil ni terkapai begitu saja. Kalau mereka ada saudara mara yang tolong jaga mereka, kalau mereka tak ada waris, kat mana mereka tinggal? Di rumah-rumah anak yatim yang mana lagi kurang perhatian kan? Kalau rumah anak yatim tu kita tahu tak mampu tempat-tempat macam tu nak ambil guru yang sebanyaknya, penjaga yang sebanyaknya untuk menjaga ataupun beri perhatian sepenuhnya 100% pada anak-anak ni. Jadi kita, tanggungjawab kita bantu rumah-rumah anak yatim, bantu penjaga-penjaga mereka dalam maupun luar negara, di mana di platform yang anda yakin pasti akan sampai. Dan saya dengan Islamic Relief dah hampir berbelas tahun kot saya, daripada 2011. 11 tahun. 11 tahun ramai, Masya Allah. Dan kenapa saya terus kekal bersama Islamic Relief Malaysia? Sebab saya nampak legend dan kesuaihan setiap perkara, dan setiap apa yang diberi dan diamanahkan oleh penderma-penderma tu memang disampaikan dengan betul. Dan kita boleh lihat progres, kalau setiap projek jalan kita nampak progres tersebut, dan anda boleh lihat apa benefit yang penerima manfaat ni dapat. Masya Allah. Dan kalau kita tuan punya sponsorship yang Sister Fat sebutkan tadi kan, tuan-tuan punya sponsorship daripada anak tu kecil sampai mereka dewasa, sampai mereka berjaya, Masya Allah, terjaganya hidup anak-anak yatim tu. Yang itu memang saya kagum lah, sehingga keadaan anak yatim tu tak pernah jumpa penderma dia, sebab kita kena connect daripada negara Malaysia ke negara luar macam tu saja kan. Anak yatim tu punyalah menghargai bila dia dewasa, dia berjaya, dia tak tulis surat lagi kepada penderma tu, walaupun tak pernah jumpa. Terima kasih sebab menjaga dia daripada kecil, walaupun tak pernah bertemu, tapi bayangkan silaturahim yang terbentuk dekat situ.
Hebat tak? Masya Allah. Hebatnya jaringan apa tu, dia punya network, dia punya apa connection, sambungan tu walaupun jauh, beribu batu. Tapi yang penting pahala pun mengalir juga kan dalam masa yang sama. Baik. Mungkin satu kisah inspirasi daripada Irma, tapi mungkin Sisfat ada juga kisah inspirasi nak dikongsikan. Dan mesej pada sahabat pendengar dan penonton kita juga hari ini. InsyaAllah, sebenarnya macam Sisi Irma banyak. Kadang-kadang bila tanya inspirasi mana satu saya nak pick. Tapi untuk hari ini saya pick anak yatim pertama yang ditaja oleh penderma Malaysia yang saya jumpa pada 2014 di Jordan, merupakan pelarian Palestin. Of course ada different lah bila kita turun dengan si Irma dekat Zentep, anak-anak yatim pelarian Syria ni, sebab konflik tu masih segar dalam ingatan kan. Jadi nampak kesan psikologi, kesan daripada behavior mereka tu kita nampak kat situ. Tapi untuk Palestin ni dia mungkin sebab konflik tu dah lama dan mereka pun dah pelarian di Jordan pun dah agak beberapa tahun. Nampak mereka lebih settle down dekat situ lah dari segi emosi dan seumpamanya. Dua beradik kehilangan ayah, hanya tinggal dengan ibu, Muhammad dengan Fatimah. Masa saya jumpa 2014, kakak dia umur 9 tahun, adik dia umur 6 tahun. Okay, seorang sekolah macam tadika, seorang lagi macam sekolah rendah. Dan Masya Allah, yang buat saya sangat orang kata tersentuh dengan satu ibu dia, satu lagi anak-anak ni sendiri, sebab dia datang, dia excited, dia tahu kita ni wakil penderma, dia tunjuk keputusan sekolah dia tu. Dia kata please, dia suruh ambil gambar, dia suruh tunjuk dekat penaja dia, cemerlang semuanya. Saya rasa macam Masya Allah, dengan serba kekurangan, serba tak ada apa-apa, tapi dia orang memang bersungguh-sungguh. Sebab bagi dia, sebab dia kata dia menaruh harapan, kakak nak jadi, adik nak jadi doktor, kakak nak jadi cikgu. Lepas tu dia kata dia nak berbakti, kalau ada peluang dia nak balik Palestin. Kita tak tanya pun, tapi dia cerita. Maksudnya harapan dia masih nak balik, masih nak bagi apa orang kata, nak memberi sumbangan lah kepada masyarakat Palestin. Jadi ini antara impak sumbangan penderma-penderma yang Malaysia yang bagi, dan saya pun nak ambil kesempatan nak bagi setinggi penghargaan kepada penderma yang dah derma pada Mayatim lepas, bila projek ALOS pertama tadi yang saya ceritakan, dia mengubah kehidupan 175 keluarga anak yatim. Secara langsung ada 300, hampir 300 anak yatim dalam 175 keluarga ni. Akhirnya mereka boleh menjana pendapatan sendiri, dapat hidup lebih selesa. Dan di sini memang ucapan terima kasih itu tak mencukupilah, kerana bagi penderma-penderma di luar sana, anda sebenarnya bukan saja memberi sumbangan tapi mengubah kehidupan. Macam Sisi Irma cakap, some parents tu dia anak-anak ni tak ada parents. So kalau kita sebagai bapa, kita selalu risau kan, apa jadi dengan kehidupan anak kita. Tapi anda menyambung semula harapan tu, menjadikan semula kehidupan, mengubah kehidupan yang pada asalnya rapuh dan terdedah kepada cara yang paling luar biasa dan sangat berkesan. Jadi insyaAllah teruskan mengubah kehidupan mereka ini, panjang-panjangkan dan sebar-sebarkan kempen Islamic Relief Malaysia. Jangan lupa follow Facebook Islamic Relief Malaysia, pergi ke website kita www.islam-relief.org.my, ataupun kalau ada pertanyaan hubungilah WhatsApp center kami 019-637-9788. Kalau ada soalan terus tanya ataupun pergi je media sosial Islamic Relief Malaysia untuk dapatkan maklumat dan juga terus menyumbang khususnya untuk kempen My Yatim. Terima kasih semua. Terima kasih Sisfat. Terima kasih BJP yang dijelut dan Sisi Irma. Assalamualaikum. Jaga diri molek dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia Suara Kemanusiaan yang dibawakan oleh Islamic Relief Malaysia hari ini mengajak kita untuk kempen My Yatim. Terima kasih sahabat-sahabat yang setia mendengar, menonton dan juga sampailah ke hujung Warna Pagi ni. Jumpa esok untuk banyak lagi perkongsian menarik insya-Allah.